Sesuatu yang belum pernah berlaku sedang berlaku antara Lebanon dan Israel yang boleh mengubah wajah seluruh rantau ini. Buat pertama kalinya, kedua-dua negara telah bersetuju untuk bekerjasama bagi menamatkan cengkaman Hizbullah di selatan Lebanon dan akhirnya membawa ketenangan di sepanjang sempadan. Mari kita bincangkan perkara ini. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV. Minggu ini kita mendapat pengumuman mengenai satu lagi gencatan senjata. Saya rasa, kalau boleh dikatakan begitu. Saya rasa ini adalah yang ketiga atau kedua. Siapa yang boleh mengikuti berapa banyak gencatan senjata yang kita umumkan antara Israel dan Lebanon? Tetapi dalam kes ini, Israel dan Lebanon bersama-sama mengatakan bahawa mereka ingin mempercepatkan penciptaan apa yang dipanggil zon perintis untuk secara beransur-ansur mengusir Hizbullah, organisasi pengganas itu, lebih jauh ke utara Sungai Litani. Dan kemudian anda ada perjanjian itu yang sekali lagi telah dimediasi oleh Amerika Syarikat. Ini berlaku pada penutup satu lagi pusingan rundingan bersejarah yang berpotensi antara Baitul Maqdis dan Beirut. Mari kita beralih kepada Duta Israel ke AS, Yehiel Leider, mengenai rundingan ini. Saya rasa kita telah mencapai sesuatu hari ini yang agak luar biasa dan jarang berlaku. Israel memasuki Lebanon selepas Hizbullah memutuskan untuk menyertai perang Iran menentang Israel. Dan kami sedang menolak Hizbullah ke belakang. Dan kami telah membuat rakyat Lebanon faham bahawa kami bukan musuh. Hizbullah adalah musuh sebenar. Dan sekarang kami akan bekerja sama untuk membersihkan negara ini daripada proksi Iran di sempadan Israel yang menafikan keselamatan Israel dan kebebasan rakyat Lebanon. Saya rasa itulah pencapaiannya. Jadi, Alex, zon perintis, menggerakkan Hizbullah ke utara, adakah kerajaan Lebanon benar-benar akan menunaikan apa yang dikatakannya, iaitu memusnahkan atau melemahkan Hizbullah, sehingga ke tahap mereka bukan lagi ancaman di sempadan utara Israel, demi kita dan demi rakyat Lebanon? Apa yang anda lihat di sini ialah sejenis pengukuhan oleh Hizbullah yang bergerak ke utara dalam negara. Satu perjanjian sebenarnya antara Israel dan kerajaan Lebanon bahawa Hizbullah tidak sepatutnya beroperasi di kawasan ini, yang kita panggil zon Litani, kawasan di selatan Sungai Litani, kira-kira 10 hingga 15 batu berhampiran sempadan Israel. Bahawa Hizbullah akan keluar dari situ sebagai sebahagian daripada perjanjian ini. Mana-mana anggota Hizbullah yang masih tinggal di selatan Lebanon, mereka dilaporkan akan diberi tempoh singkat untuk laluan selamat bagi berundur dari kawasan itu sebelum anda tahu, Israel akan melepaskan tembakan. Pada satu ketika, Duta Leiter menyatakan bahawa Israel akan melepaskan tembakan pada satu tahap tertentu jika mereka tidak berundur. Sekarang, apabila anda bercakap tentang zon perintis, pada asasnya ideanya ialah kerajaan Lebanon yang akan dibantu, dipersenjatai dan dilatih oleh Amerika Syarikat akan masuk dan mengambil alih beberapa kawasan strategik. Sekarang, jelas sekali, pada mulanya, maksud zon perintis ialah mungkin tentera Lebanon masuk ke kawasan tertentu, tetapi di sekeliling kawasan itu adalah tentera Israel, betul? Jadi dalam kes itu, anda ada IDF dan tentera Lebanon bekerjasama secara bersebelahan untuk menghalang Hizbullah daripada mengambil alih sesuatu kawasan. Tetapi akhirnya, apa yang orang Lebanon mahu lihat dalam jenis perjanjian seperti ini ialah, anda tahu, jika zon perintis itu berjaya, maka akan wujud satu lagi zon perintis. Dan di setiap zon perintis, IDF menarik diri dari kawasan itu dan tentera Lebanon mengambil alih kawasan tersebut. Anda akan sampai ke satu tahap di mana jika IDF tidak mengekalkan kehadiran di mana-mana di selatan Lebanon, seluruh kawasan ini akan dikawal oleh tentera Lebanon. Dan persoalannya, seperti yang kami sering bangkitkan di sini, bolehkah tentera Lebanon benar-benar menghalang Hizbullah daripada berada di kawasan itu? Adakah Hizbullah akan menyusup masuk ke dalam tentera Lebanon? Siapa sebenarnya tentera Lebanon ini? Anda ada Hizbullah di seluruh negara. Dan ya, memang ada keinginan dalam kerajaan Lebanon untuk mengeluarkan Hizbullah daripada urusan mereka. Tetapi itu tidak bermakna Hizbullah sudah tiada di negara itu, betul? Mereka masih ada di sana. Dan saya rasa adalah satu bahaya besar untuk menganggap bahawa tentera Lebanon akan menjadi pihak yang mampu mengekalkan kehadiran itu di selatan Lebanon. Anda tahu dan saya tahu bahawa masyarakat antarabangsa tidak mahu mendengar perkara ini. Tetapi satu-satunya kuasa yang mungkin boleh menghalang Hamas daripada bergerak ke arah Israel di Gaza, satu-satunya kuasa yang boleh menghalang Hizbullah daripada bergerak ke selatan Lebanon menuju ke sempadan Israel ialah IDF.
Jadi anda tahu, ini nampaknya cuma satu lagi rancangan untuk mewujudkan satu pasukan yang sama ada tidak mahu atau tidak mampu menghalang Hizbullah daripada bergerak lebih dekat ke arah Israel. Sekarang, sekali lagi, jika ini dilakukan, anda tahu katakanlah secara bertampal, di mana tentera Lubnan berada di sini dan tentera Israel berada di sini. Dan tentera Israel berada di sini dan tentera Lubnan berada di sini. Dan kemudian mereka bekerja di bawah penyeliaan umum IDF. Sesuatu seperti itu boleh berfungsi jika ia adalah tanggung jawab bersama. Tetapi jika tujuannya adalah untuk memberikan tanggung jawab hanya di bawah tentera Lubnan, bagi saya itu nampak seperti satu resepi kegagalan mutlak. Ya, orang ramai perlu sedar secara praktikal. Anda boleh ada sebuah keluarga Syiah di selatan Lubnan dan seorang ahli keluarga, seorang abang katakanlah, adalah anggota tentera Lubnan dan seorang lagi abang adalah anggota Hizbullah. Jadi situasi seperti ini memang kerap berlaku. Maksud saya, bagaimana mereka ini nak hidup bersama? Adakah abang itu akan berpaling tadah dan melawan Hizbullah? Untuk langkah berjaga-jaga yang awak maksudkan dalam sebuah keluarga, betul? Betul, tepat sekali. Untuk menjadi sebahagian daripada kedua-duanya. Maksud saya apa yang dikatakan oleh Duta Wida itu betul, bahawa sudah mula ada kesedaran bahawa Hezbollah adalah musuh bersama baik bagi Israel maupun Lubnan. Dan Amerika Syarikat benar-benar menyokong untuk memberi tekanan kepada kerajaan Lubnan supaya bukan sahaja menerima hakikat itu. Dan jelas sekali mereka telah memahami perkara itu sejak lama. Tetapi untuk mengiktiraf bahawa terdapat peluang bersejarah untuk cuba menekan Hezbollah. Tetapi apa sebenarnya yang kita sedang saksikan? Kita sedang melihat Hezbollah mengukuhkan kedudukan di utara, di kawasan Beirut dan kawasan pinggir sekitar Beirut serta di Daiwah. Dan Presiden Trump benar-benar menghentikan Israel daripada bergerak ke utara masuk ke Lubnan untuk cuba terus menghapuskan Hezbollah. Saya tidak pasti sama ada IDF mempunyai apa yang diperlukan. Saya tidak pasti sama ada Israel mempunyai keazaman pada masa ini untuk menghantar sejumlah besar tentera ke Lubnan untuk tempoh masa yang panjang. Sementara Presiden Trump sedang cuba mencapai gencatan senjata di seluruh rantau ini, terutamanya antara Amerika Syarikat dan Iran. Jadi ini nampaknya pilihan diplomatik terbaik setakat ini. Dan kemudian kita perlu lihat apa yang akhirnya akan berlaku kepada kawasan selatan Litani ini. Itulah yang mereka maksudkan sekarang, selatan Lubnan, kawasan Litani. Dan ada perbincangan bahawa kawasan ini boleh dijadikan sebagai zon perdagangan bebas. Betul. Kita telah melihat bahawa Israel sudah meratakan sebahagian besar kawasan ini, mengusir kebanyakan komuniti Syiah dari kawasan ini, hanya meninggalkan beberapa komuniti Kristian dan komuniti Druze di kawasan tersebut. Jadi kita mungkin akan melihat masa depan yang berbeza, anda tahu, untuk selatan Lubnan bagi mewujudkan zon penampan yang munasabah antara Lubnan, Hizbullah dan Israel. Alex, kita ada satu lagi klip di sini. Duta Leiter bercakap tentang zon perintis yang baru sahaja kita bincangkan. Mari kita lihat. Projek Zon Perintis itu akan dipandu oleh Amerika Syarikat. Unit khas dalam tentera Lubnan akan mengambil alih kawalan di pelbagai kawasan dan secara beransur-ansur merebak ke seluruh selatan. Jadi kita tidak ulangi corak di mana Israel berundur, Hizbullah kembali, dan kita lalui perkara yang sama selama 40 tahun yang lalu. Kita tidak lagi akan masuk ke corak rundingan gencatan senjata di mana Israel berundur, Hizbullah kembali, dan kita kembali kepada perkara yang sama yang tidak masuk akal. Ini telah dihentikan. Semua orang faham ia mesti dihentikan. Dan kami penuh harapan bahawa kali ini ia akan berjaya. Jadi duta itu betul. Kami telah melakukan perkara ini, kalau boleh saya katakan, selama lebih 2 tahun sekarang. Di mana ada berhenti, mula semula, gencatan senjata, apa yang dipanggil gencatan senjata, di mana ada tembakan kecil-kecilan. Kita akan bincangkan pandangan Presiden Trump mengenai perkara ini sedikit kemudian. Tetapi itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Dan pada masa yang sama, berita tergempar. Seorang warga Israel telah dibunuh dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera dalam satu serangan pengganas di tengah negara itu pada pagi Ahad berhampiran komuniti Kochavia Ir. Mari kita ingat, hari Ahad adalah hari bekerja di sini di Israel. Terdapat beribu-ribu orang berulang alik. Askar kembali ke pangkalan, kanak-kanak kembali ke sekolah. Daripada apa yang kita tahu sekarang, seorang pengganas telah dibunuh. Seorang lagi telah ditangkap. Dan nampaknya mereka ini adalah Arab Israel, Arab yang mempunyai kewarganegaraan Israel. Mereka memandu dengan plat nombor kuning. Serangan itu berlaku di 6 lokasi berbeza.
Dan Alex, dari apa yang saya faham sekarang, pada waktu ini, askar dan sejumlah besar anggota polis Israel masih berada di pelbagai lokasi kejadian untuk menentukan apa yang berlaku dan memastikan ancaman itu sudah tiada. Ya, seperti yang Anda katakan, terdapat beberapa serangan tembakan, mungkin daripada kumpulan pengganas yang sama. Tembakan telah dilepaskan di sebuah stesen minyak dengan sekurang-kurangnya seorang terbunuh, seorang lagi cedera parah dan 2 lagi serangan pandu lalu yang menyebabkan beberapa kecederaan serius dan sederhana setakat ini. Selain daripada seorang yang telah disahkan meninggal dunia, terdapat 5 orang lagi yang telah dibawa ke hospital sekali lagi. Ini adalah situasi yang masih berkembang. Mungkin pada masa siaran ini disiarkan akan ada lebih banyak maklumat. Sementara itu, salah seorang pengganas telah dineutralkan di tempat kejadian. Seorang lagi telah ditahan. Tetapi terdapat orang di utara yang kini sedang dalam perintah berkurung kerana laporan mengenai pencerobohan pengganas di komuniti dan operasi memburu sedang dijalankan. Jadi ada kemungkinan bahawa ini bukan sekadar 2 orang pengganas, mungkin ada satu sel pengganas yang sedang melaksanakan beberapa serangan maut. Sukar untuk menentukan urutan kejadian pada ketika ini, tetapi terdapat juga laporan di sini bahawa salah seorang pengganas melepaskan tembakan di Shomron di Samaria, di komuniti Salfit, dan terlibat dalam pertempuran senjata dengan pengawal yang bertugas di sana. Para pengganas itu kemudian melarikan diri. Saya tidak pasti sama ada itu berlaku sebelum atau selepas insiden tembakan lain di Kfar Yavne, tetapi perkara itu telah disahkan. Dan nampaknya semua ini adalah sebahagian daripada satu serangan besar. Ya, kita sebenarnya sudah lama tidak melihat serangan pengganas besar, serangan tembakan besar seperti ini, sekurang-kurangnya dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Nampaknya kita berada dalam satu tempoh yang agak tenang. Tenang. Tetapi ini adalah petunjuk sebenar bahawa apabila anda mempunyai sekumpulan orang yang telah didoktrinkan dalam budaya keganasan dan ketakutan, dan kemudian anda juga mempunyai pengedaran senjata. Dan di sini kita lihat bahawa pada asasnya terdapat senjata mesingan. Gaya Carlos digunakan dan satu telah ditemui dalam serangan ini. Apabila anda mempunyai senjata api dan apabila anda telah didoktrinkan, walaupun anda tidak mempunyai arahan teratur untuk keluar dan melakukan satu tindakan keganasan. Anda tahu apabila anda sudah ada ramuan-ramuan ini, kadang-kadang ia hanya boleh jadi sekumpulan lelaki yang boleh berkata, "Hey, hari ini kita akan jalankan tugas kita dan kita akan pergi lakukan serangan keganasan." Kami masih menunggu untuk mendengar sama ada ini adalah, Anda tahu, Hamas yang mengaku bertanggungjawab. Dan kita tahu bahawa Hamas mempunyai infrastruktur yang besar di dalam Judea dan Samaria serta di Gaza, sama ada ia adalah kumpulan pengganas lain atau tiada sesiapa yang benar-benar boleh mengaku bertanggungjawab dan hanya membiarkan beberapa pengganas ini bergerak sendiri. Sekarang sudah tentu, kami berharap ini bukan sebahagian daripada gelombang serangan yang lebih besar. Tetapi telah dilaporkan malam tadi, malam Sabtu di sini di Israel, bahawa terdapat kemungkinan insiden rempuhan kereta pengganas di persimpangan Euphrates di Gush Etzion. Dan malam Ahad lepas, selepas kami merakam rancangan kami, terdapat serangan pengganas di persimpangan Gush Etzion. Sekurang-kurangnya 3 orang cedera, termasuk seorang gadis berumur 17 tahun yang berada dalam keadaan serius selepas cedera. Dia telah dibawa untuk pembedahan. Dan sebenarnya serangan itu mendapat sangat sedikit perhatian media dalam berita, hanya 10-15 saat sahaja. Dan malangnya, itulah realiti kita sekarang. Kita sedang berdepan dengan perang di 7 medan yang berbeza. Kita ada Lubnan yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Iran, Gaza, semua perkara ini sedang berlaku. Pada masa lalu, jika berlaku serangan seperti itu, ia akan disiarkan dalam berita selama 30 menit. Anda akan melihat pelbagai laporan. Ini hanyalah ringkasan berita, kalau boleh dikatakan begitu. Kerana realiti yang kita hadapi sekarang, tetapi seorang gadis berumur 17 tahun telah dilanggar oleh seorang pengganas Arab. Betul. Ia agak ironik bahawa pada hari ini, dalam situasi semasa, jika Presiden Trump memuat naik sesuatu di Truth Social, hantaran itu akan mendapat semua tajuk utama antarabangsa. Apabila serangan rempuhan kereta berlaku pada bulan Jun di Jenin, Samaria yang melibatkan seorang gadis berumur 17 tahun. Perkara seperti itu pada ketika ini sudah kurang mendapat perhatian dalam kitaran berita. Tetapi saya rasa anda membangkitkan satu perkara penting di sini, iaitu kami sangat berharap agar kita tidak kembali kepada gelombang keganasan pengganas di Jenin, Samaria, di Baitul Maqdis dan di komuniti lain yang terdiri daripada masyarakat Arab dan Yahudi. Anda menyatakan di sini bahawa mereka ini adalah warga Arab Israel yang memandu dengan plat nombor kuning, iaitu plat nombor Israel. Berbeza dengan penduduk Judea dan Samaria yang menggunakan plat nombor Palestin dari kawasan yang dikawal Palestin.
Jadi kita memang sentiasa perlu berwaspada. Dan terutamanya jika anda melihat bahawa keadaan di Gaza nampaknya semakin reda, perang di Lubnan juga berkemungkinan semakin reda. Anda masih lagi mempunyai masalah ini yang belum diselesaikan, yang berada di dalam negara itu sendiri. Anda masih mempunyai penduduk yang tidak berkongsi visi yang sama untuk negara Israel. Dan mereka sebenarnya menentang Israel sebagai sebuah negara Yahudi. Dan mereka, seperti yang saya katakan, mereka mempunyai senjata. Mereka telah didoktrinkan melalui televisyen, melalui buku teks mereka, melalui ucapan awam oleh Mahmud Abbas dan yang lain. Jadi anda memang perlu sentiasa bimbang bahawa situasi keselamatan boleh menjadi tidak terkawal di sini, walaupun dalam sempadan Israel. Kita tahu bahawa IDF, polis dan pasukan lain telah menggagalkan kira-kira 90% jika tidak lebih daripada serangan pengganas ini. Dan malangnya, pagi ini nampaknya ada satu yang terlepas. Layari janus.org sudah tentu untuk semua maklumat terkini mengenai serangan ini dan semua berita terkini di Israel. Dan pada masa yang sama, Menteri Luar Iran minggu ini menegaskan bahawa Lubnan mesti menjadi sebahagian daripada perjanjian AS Iran. Dia berkata kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Baiklah, mari kita bincangkan sedikit lagi tentang zon perintis. Anda tahu, pada masa lalu sebelum perang terbaru ini, kita pernah mengalami perang terbaru antara Israel dan Lubnan pada tahun 2006. Dan kemudian ada resolusi PBB 1701. Dan apa yang dilakukan ialah menghantar UNIFIL, pasukan PBB dari negara-negara lain, untuk datang dan pada dasarnya menjadi penjamin bahawa Hizbullah tidak akan turun ke kawasan itu. Jadi anda tahu, itu adalah satu kegagalan kerana Hizbullah hanya membina semula di selatan Lubnan tepat di bawah hidung mereka. Dan apa yang UNIFIL lakukan pada dasarnya ialah menjadi penghalang kepada IDF untuk bergerak masuk ke selatan Lubnan. Jadi apa yang anda harapkan sedang berlaku di sini, ini hanyalah satu harapan, betul? Satu perjanjian antara Lubnan dan Israel mengatakan bahawa kedua-duanya bekerjasama untuk mengekalkan, untuk menghalang Hezbollah daripada memasuki kawasan itu. Sekarang, sekali lagi, banyak persoalan sama ada tentera Lubnan boleh melakukannya. Tetapi, jika ia adalah satu perjanjian di mana kedua-duanya bekerjasama, maka Israel boleh berundur, tentera Lubnan boleh masuk. Tetapi jika anda mula melihat pertempuran bersenjata di selatan Lubnan antara Hizbullah dan tentera Lubnan, maka IDF boleh memberikan sokongan untuk itu. Sekarang bahaya yang lebih besar, seperti yang anda katakan tadi, ialah apa yang berlaku jika anda hanya bertukar uniform sekarang. Dan bukannya tentera Lubnan yang kononnya itu menghalang Hizbullah, anda hanya akan melihat satu penyusupan dan Hizbullah sebenarnya menjadi tentera Lubnan di selatan Lubnan. Dan mereka hanya menunggu masa yang sesuai. Di sana anda tidak akan melihat pertempuran besar di selatan Lubnan, tetapi anda hanya akan melihat penyusupan perlahan dan pembinaan kekuatan. Persoalannya ialah apa yang akan Israel lakukan dalam situasi itu. Dan apa yang saya ingin katakan sebab mengapa saya masih ada sedikit harapan di sini, ialah nampaknya doktrin ketenteraan Israel telah berubah. Sudah tiada lagi situasi di mana tentera Israel akan membenarkan pembinaan kekuatan besar-besaran di selatan Lubnan. Jadi walaupun gencatan senjata telah diisytiharkan sekarang, jika IDF yang kini memantau kawasan itu dengan cara yang lebih ketat berbanding sebelum ini, melihat Hizbullah menyusup, melihat Hizbullah bergerak kembali ke selatan, mereka sanggup melanggar gencatan senjata dan masuk untuk memastikan Hizbullah tidak membina kubu kuat berhampiran sempadannya. Dan Alex, mengenai Iran di sini, saya rasa ini sangat-sangat relevan. Komen yang sangat menarik dibuat oleh Presiden Lubnan, Joseph Aoun, yang bercakap tentang bagaimana beliau mahu Iran keluar dari negaranya. Mari kita saksikan klip itu. Ini bukan negara kamu, ini negara kami. Ini tanggungjawab kami. Bukan tugas kamu untuk campur tangan dalam negara kami. Saya menolak kenyataan itu sepenuhnya kerana rakyat kami dibunuh, rakyat kami, rumah kami dimusnahkan. Mereka menggunakan Lubnan sebagai alat tawar-menawar dalam rundingan mereka dengan Amerika Syarikat. Ia tidak boleh diterima. Dan di sini juga Hizbullah mesti faham perkara itu. Hizbullah mesti faham bahawa tiada cara lain selain duduk dan berbincang. Tiada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan apa yang tinggal kecuali melalui rundingan dan diplomasi. Saya ingin bercakap tentang komen beliau, tetapi perlu diingat, Hizbullah bertanggungjawab atas kematian itu. Anda menyebut tentang pekerja UNIFIL yang menjadi mangsa serangan drone. Anda tahu, mungkin secara tidak sengaja di selatan Lubnan minggu ini.
Tetapi untuk mengulas komen Presiden di sana, maksud saya, ia kelihatan agak bersejarah sekarang, perkara-perkara yang beliau katakan. Sebenarnya, jika kita membaca di antara baris dan beliau tidak menyatakannya secara jelas, tetapi beliau hampir menyatakannya secara jelas. Adakah itu? Presiden Lubnan, Aoun, pada dasarnya berkata, kami lebih rela pengaruh Israel di Lubnan daripada pengaruh Iran. Jadi perkara itu sendiri merupakan satu perubahan persepsi atau perspektif yang bersejarah. Lubnan adalah sebuah negara yang gagal. Iran, apa yang mereka lakukan ialah menggugat kestabilan negara-negara di seluruh Timur Tengah. Dan contoh utama negara yang telah digugat kestabilannya oleh Iran ialah Lubnan melalui proksi Iran, Hizbullah. Tetapi apa yang Ayun tidak katakan ialah kita perlu menghapuskan Hizbullah. Apa yang beliau katakan ialah Hizbullah perlu faham bahawa kita perlu menjalinkan diplomasi. Dan maksud beliau adalah dengan Israel. Beliau tidak menyebut perkataan Israel di sana, tetapi jelas bahawa diplomasi itu bermaksud dengan Israel. Jadi Anda masih mempunyai situasi di mana Hizbullah masih wujud. Ia sememangnya Hizbullah yang telah dilemahkan. Mereka tidak lagi dipimpin oleh Hasan Nasrallah yang Anda tahu, seorang jeneral yang berkuasa di rantau itu. Yang merupakan seseorang yang Perdana Menteri Netanyahu pernah sebut sebagai tunjang utama Iran. Seperti Jenderal Iran sebenar, Jenderal Barisan Hadapan, yang mengetuai hampir keseluruhan kempen menentang Israel. Sekarang Anda ada Qasem Soleimani yang mengendalikan Hezbollah, pemimpin Hezbollah yang jauh lebih lemah dan lebih tua di sini. Jadi, Anda memang mempunyai Hezbollah yang telah dilemahkan. Tetapi apabila Iran bercakap tentang menggunakan Lubnan sebagai syarat, apa yang mereka cuba lakukan pertama sekali adalah untuk melindungi Hezbollah daripada terus dilemahkan, betul? Kerana IDF pada dasarnya telah menekan Hezbollah, Anda tahu, ke sudut dan terus menolak mereka semakin lama semakin rapat ke dinding. Jadi Iran sedang cuba menyelamatkan apa sahaja yang masih tinggal daripada Hezbollah pada satu pihak. satu lagi, apa yang cuba dilakukan oleh Aragi, dan dia berkata bahawa jika Israel menyerang Beirut, ia akan menjadi permulaan perang semula. Perang akan berhenti sama ada di Iran dan Lubnan atau tidak sama sekali. Jadi di satu pihak, ia adalah untuk menyelamatkan Hezbollah. Di pihak satu lagi, ia adalah untuk memecah belahkan hubungan antara Israel dan Amerika Syarikat, menjadikan Presiden Trump menuntut Israel menghentikan serangan terhadap Lubnan dan Hezbollah kerana Trump mahukan gencatan senjata dengan Iran. Dan perkara utama di sini yang kita lihat ialah Hezbollah telah mengatakan bahawa mereka tidak terikat dengan gencatan senjata itu, betul? Jadi anda sedang berunding dengan Lubnan, tetapi pihak yang anda sedang berperang dengannya tidak menandatangani perjanjian itu, betul? Jadi Hezbollah masih bebas. Perkara keseluruhan ini berfungsi dalam segitiga yang pelik ini ialah Iran mengatakan bahawa tiada gencatan senjata dengan Amerika Syarikat selagi Israel dan Lubnan masih terlibat dalam pertempuran. Hezbollah kata, kami bukan pihak dalam gencatan senjata. Jadi Iran memberitahu Hezbollah yang masih dikawalnya, kamu terus lancarkan drone terhadap Israel. Kamu tahu, teruskan serangan terhadap mereka dengan mengetahui bahawa Israel pasti akan membalas kerana. Dan Israel bukan sahaja membalas sekarang, tetapi doktrin ketenteraan Israel bukan lagi balas dendam satu lawan satu. Apabila terdapat drone yang masuk tindak balas oleh Israel, prinsip utamanya ialah ia perlu 10 kali ganda lebih besar daripada apa sahaja yang dilakukan oleh Hizbullah, betul? Jadi apa yang berlaku ialah anda tahu, Hizbullah hantar drone. IDF membalas dengan lebih besar, jauh lebih besar. Dan kemudian itu mencetuskan kitaran di mana Hizbullah kini membalas tembakan semula. Jadi apa? Apa yang dilakukan oleh Aragi pada dasarnya ialah cuba menghalang gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran. Dan sekali lagi menggunakan Hizbullah sebagai proksi pengganas mereka untuk mengganggu proses itu. Berharap bahawa Trump akhirnya akan marah kepada Netanyahu seperti yang kita lihat dalam laporan terbaru itu. Di mana Trump, anda tahu, dalam panggilan telefon itu yang dilaporkan oleh Barak Ravid berkata, Bibi, kau memang gila, kan? Itulah intipati utama di sini. Jadi anda dapat lihat percubaan yang sangat bijak oleh Iran untuk mengganggu keseluruhan proses diplomatik. Mengenai perbualan yang dilaporkan itu, kita akan bincangkan sebentar lagi. Sekali lagi, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahawa hubungan Amerika Syarikat Israel tidak pernah sebaik ini.
Anda menyebut tentang cubaan media dan pihak lain untuk memecah belahkan hubungan antara Israel dan Amerika Syarikat. Dan mengenai laporan itu, sekali lagi, saya tidak tahu setiap butiran perbualan tersebut. Sebahagiannya diterima, sebahagiannya dinafikan. Tetapi mari kita lihat video ini mengenai perbualan antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Anda marah kepadanya. Anda berkata, adakah awak jia? Apa yang awak sedang lakukan? Saya telah membantu awak untuk tidak masuk penjara. Adakah itu benar? Adakah awak bercakap dengannya dengan cara begitu? Ya. Saya tak akan kata marah. Saya cuma sedikit terganggu dengan sikap dia. Sentiasa bergaduh dengan Lubnan. Kau tahu, pada satu ketika saya kata Bibi, kita kena hentikan ini. Kau kena hentikan. Tapi saya ada hubungan yang sangat baik. Kami berjaya bersama-sama. Dia selalu kata kita takkan pernah dapat lakukannya. Tapi semua orang tahu yang kita memang takkan pernah dapat lakukannya tanpa Amerika Syarikat. Tapi saya telah bekerjasama dengan sangat baik. Saya sangat suka Bibi dan saya telah bekerjasama dengan dia dengan sangat baik. Anda tahu di mana saya seorang presiden waktu perang dan dia seorang Perdana Menteri waktu perang. Bahagian dunia yang sangat penting. Dan saya rasa kita telah melakukannya dengan sangat baik. Hubungan kami juga sangat baik. Alex, kita telah bercakap banyak kali di sini tentang cubaan untuk memecah belahkan antara Israel dan Amerika Syarikat, antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Adakah kita tahu apa yang sebenarnya berlaku di sini dari segi apa yang sebenarnya dikatakan? Nampaknya terdapat beberapa perbualan antara kedua-duanya berkaitan dengan gencatan senjata di Lubnan. Adakah kita tahu apa yang benar dan apa yang palsu di sini? Baiklah, maksud saya kita tahu bahawa Presiden menggunakan perkataan F kan? Itu bukan sesuatu yang mengejutkan sesiapa pun. Maksud saya, kita pernah dengar dia menggunakannya di hadapan kamera. Jadi kita boleh pasti bahawa dia juga menggunakan perkataan itu di luar kamera. Kamu tak semestinya tahu konteksnya, betul? Ada konteks di mana dia mengatakannya, di mana kamu tahu. Kawan-kawan menggunakan kata-kata makian semasa mereka bercakap tentang perkara-perkara serius. Dan kemudian Anda juga, kamu tahu, bercakap dengan nada merendahkan. Dan implikasi di sini dalam laporan ini ialah bahawa ini adalah serangan bertubi-tubi. Serangan bertubi-tubi dari Amerika Syarikat yang diketuai oleh Trump terhadap Netanyahu. Itu mungkin bukan keadaannya. Juga jika anda lihat pada klip itu, anda tahu Trump seolah-olah menunjukkan bahawa dia mungkin telah mengatakan begitu. Tetapi anda tahu, dia tidak menafikannya. Tetapi dia juga tidak betul-betul berkata, ya itulah yang saya katakan. Dan ini adalah sebab mengapa saya mengatakannya. Dia memang tidak menafikan yang dia mengatakannya. Dia seolah-olah mengelak daripada komen itu. Saya rasa persoalan yang lebih besar ialah anda tahu siapa yang mendedahkan maklumat itu kan? Ia bukan sangat tentang anda tahu apa isi perbualan itu. Dan saya pernah dengar Perdana Menteri dan penasihat kanan lain, anda tahu, dari Israel bercakap tentang perkara ini, iaitu apa sahaja boleh dikatakan di belakang pintu tertutup. Dan selama bertahun-tahun, pelbagai perkara telah dibincangkan di belakang pintu tertutup antara Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Israel. Kebanyakan masa itu, Perdana Menterinya ialah Netanyahu. Persoalannya ialah apa yang berlaku di hadapan kamera, betul? Bahawa musuh-musuh Israel dan musuh-musuh Amerika Syarikat, mereka perlu melihat bahawa apabila kamera sedang merakam, tidak ada sebarang perbezaan antara Israel dan Amerika Syarikat. Jadi tangguhkan dulu perkara itu kerana mari kita lihat klip ini saya rasa yang membuktikan perkara tersebut. Presiden telah mengesahkan bahawa beliau berkata, anda gila betul. Bagaimana reaksi anda terhadap perkara itu? Apa sebenarnya yang berlaku dalam panggilan itu? Baiklah, saya tidak akan masuk ke dalam butiran perbualan kami. Kami telah berbual ribuan kali, memang banyak, sangat banyak. Dan jika anda fikir ini satu krisis, anda patut dengar perbualan lain. Tetapi kami sentiasa berjaya mencari jalan. Kami mempunyai begitu banyak persetujuan. Kami bersetuju tentang perkara-perkara utama. Kami mahu menamatkan program nuklear Iran. Kami mahu memastikan bahawa Iran tidak menjadi ancaman kepada Israel, kepada Timur Tengah, kepada Amerika. Bahawa Iran tidak membangunkan senjata nuklear dan cara untuk melancarkannya. Bukan sahaja ke Israel dan setiap ibu kota di Eropah, tetapi juga ke setiap bandar di Amerika Syarikat. Itulah matlamat bersama kita. Itulah yang kita ingin capai. Kadang-kadang, seperti dalam keluarga terbaik sekalipun, kita ada perbezaan pendapat dari segi taktikal. Tetapi kita sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikannya. Hubungan ini sangat baik kerana beliau adalah sahabat terbaik yang pernah Israel miliki di Rumah Putih. Dan beliau menghormati saya menghormati beliau. Kami sentiasa mencari jalan
untuk menyelesaikan perbezaan kami. Jadi itulah Perdana Menteri mengatakan semuanya baik antara mereka berdua. Dan Presiden Trump pula dalam satu temu bual dengan New York Post minggu ini berkata, petikannya, kami telah bekerjasama dengan sangat baik. Saya sangat suka Bibi dan saya bekerjasama dengan beliau dengan sangat baik. Saya rasa itu jelas, itu benar. Ia tidak bermakna tiada perselisihan. Terdapat beberapa persetujuan dan perselisihan yang ketara di sini antara Israel dan Trump sejak Trump kembali memegang jawatan berkenaan isu Timur Tengah. Dan kita boleh berbincang tentang itu dengan Qatar, dengan Erdogan di Turki, dengan Al-Shara di Syria. Anda tahu, sama ada Israel dan Amerika Syarikat akan terus meneruskan tindakan mereka semasa Perang 12 hari itu, sama ada Israel dan Amerika Syarikat akan bergerak ke hadapan semasa operasi Epic Fury selama 6 minggu ini. Terdapat banyak perbezaan taktikal di sini. Itu tidak bermakna kedua-dua mereka tidak sehaluan. Saya rasa mereka memang sehaluan walaupun ada perbezaan pendapat. Saya rasa ada masa di mana Trump terpaksa mengalah kerana Netanyahu seolah-olah mengambil alih dan membuat beberapa tindakan sama ada di Gaza atau di Lubnan. Dan ada juga masa di mana anda tahu Israel terpaksa berundur sebagai rakan kongsi yang lebih kecil. Tetapi itu tidak bermakna kedua-dua mereka bukan sekutu yang bekerjasama dengan sangat rapat. Persoalan sebenar di sini adalah mengenai kebocoran maklumat dan ia sangat serius. Siapa yang membocorkan perkara ini kepada media? Anda tahu mereka menggunakan Barack Ravid yang sangat bersedia dan mampu menerima apa sahaja kebocoran maklumat. Anda tahu, saya percaya bahawa Barack Ravid ada seseorang yang memberitahunya inilah yang dikatakan semasa panggilan itu. Betul. Betul, itu tidak bermakna itulah yang dikatakan semasa panggilan itu. Dan ia juga tidak bermakna itulah konteks panggilan itu. Dan ia hanyalah satu gambaran, betul? Kita lihat, Anda tahu, dalam media, kadang-kadang Anda ambil gambar dan gambar itu nampak seperti kotak kecil. Tapi Anda tak nampak apa yang berlaku di luar kotak itu. Jadi Anda tahu mungkin ada panggilan yang berlangsung selama 2 jam di mana terdapat banyak persetujuan tentang apa yang telah berlaku setakat ini, apa yang akan berlaku seterusnya. Mungkin ada satu ketika dalam panggilan itu di mana Trump berkata, Anda tahu, Anda memang gila. Atau mungkin dia kata macam, Bibi, Anda memang gila, betul tak? Anda tahu, jadi Anda tidak tahu apa konteks yang berkaitan dengan bahasa itu. Tetapi sudah tentu, tujuan utama kebocoran ini adalah untuk cuba mewujudkan situasi di mana kedua-dua, Trump dan Netanyahu kini berada dalam keadaan bertahan dan bimbang tentang perkara itu. Maksud saya harapannya sekali lagi, di kalangan mereka yang menulis kebocoran ini, salah seorang daripada mereka akan benar-benar marah kepada yang seorang lagi. Jadi Anda lihat di sini bahawa Anda ada senjata, Anda ada F-35, Anda ada peluru berpandu balistik. Tetapi cerita-cerita ini memang menggemparkan. Anda tahu, hantaran di Truth Social dalam perang ini memang menggemparkan. Reaksi terhadap hantaran dan cerita-cerita itu juga memang menggemparkan. Dan mereka berharap bahawa, sekali lagi, seperti reaksi Netanyahu terhadap, Anda tahu, Trump yang kononnya mengatakan sesuatu dalam satu panggilan, Anda tahu, ia mencetuskan lebih banyak kemarahan di pihak satu lagi dan sebaliknya. Mari kita kekal pada topik kebocoran di sini kerana kita ada satu lagi kebocoran, kononnya. Naib Presiden AS ialah J.D. Vance. Kononnya, seperti yang saya katakan, membocorkan rancangan Mossad kepada Turki. Terdapat satu laporan yang mendakwa bahawa Mossad telah merancang untuk melemahkan rejim Iran dengan mengaktifkan pasukan Kurdi. Tetapi inisiatif itu telah disekat oleh Presiden AS Trump selepas kebocoran yang didakwa ini. Dan mereka mengatakan bahawa J.D. Vance, naib presiden itu, membocorkannya kepada Turki. Apa yang kita tahu tentang perkara ini? Perkara pertama sekali ialah ini adalah kebocoran daripada sumber tanpa nama. Jadi anda tidak boleh menerimanya bulat-bulat. Saya akan katakan salah satu peraturan paling penting di sini dalam membaca artikel tentang apa yang sedang berlaku dalam perang ini ialah jika ia memetik sumber kanan tanpa nama di Amerika Syarikat atau di Israel, perkara itu mungkin berlaku atau mungkin juga tidak berlaku. Seperti jangan percaya semua yang anda baca. Pada masa yang sama, terdapat petunjuk bahawa memang ada rancangan untuk melancarkan sejenis kempen ketenteraan. Mungkin daripada puak Kurdi di Iraq untuk memasuki Iran dengan senjata. Ada juga petikan-petikan samar daripada Trump, anda tahu, beberapa minggu lalu di mana dia berkata, anda tahu, kami memang beri senjata kepada sekumpulan orang dan mereka sepatutnya menghantar senjata itu ke dalam Iran. Tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menyimpannya. Dan anda ada Trump berkata sesuatu seperti, lihatlah betapa cantiknya senjata yang saya ada. Mungkin saya akan simpan senjata itu, betul? Jadi anda tidak tahu dengan tepat apakah butiran khusus di sini. Apa yang kita tahu ialah bagi Amerika Syarikat, isu utamanya ialah isu nuklear.
Mereka mahu memastikan bahawa Iran tidak lagi mempunyai program nuklear. Itulah sebabnya mereka mengebom semua kemudahan nuklear. Itulah sebabnya Presiden Trump terus bercakap tentang debu nuklear, uranium yang sangat diperkaya. Sudah tentu Israel dan Amerika Syarikat mahu memusnahkan banyak kemudahan peluru berpandu balistik. Keupayaan mereka untuk menghasilkan lebih banyak peluru berpandu balistik, keupayaan mereka untuk melancarkan peluru berpandu balistik. Tetapi bagi Israel, apa yang anda lihat sejak hari pertama ialah mereka mahukan perubahan rejim. Dan itulah sebabnya mereka menumpaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari pertama, serangan pertama perang itu. Dan anda telah mendengar Ketua Mossad yang akan bersara, David Barnea, bercakap tentang bagaimana Mossad mempunyai pelbagai kaedah untuk cuba melemahkan, meruntuhkan rejim ini. Tetapi Amerika Syarikat sentiasa mengelak daripada mengatakan bahawa perubahan rejim adalah matlamat mereka. Matlamat mereka, walaupun Presiden pernah menggunakan istilah perubahan rejim, mengatakan bahawa anda sebenarnya sudah mengalami perubahan rejim. Saya masih ingat ucapan pembukaan di mana Trump berkata kepada rakyat Iran, anda tahu, saat kebebasan anda telah tiba. Anda tahu, kami telah datang. Anda tahu untuk mengambil alih negara anda, betul? Jadi nampaknya Trump juga memberikan isyarat kepada rakyat Iran untuk kembali dan mengambil alih negara mereka daripada Ayatollah. Jadi persoalannya ialah bagaimana anda melakukannya? Sudah tentu anda perlu mengalahkan senjata yang dimiliki oleh IRGC dengan senjata juga. Bolehkah pembangkang Iran melakukannya? Tidak tanpa senjata. Jadi anda tahu, ada idea bahawa mungkin puak Kurdi Iraq boleh masuk. Mungkin Zeres boleh masuk. Mungkin kumpulan pembangkang yang telah lama berada dalam senarai pengganas AS, MEK, boleh digunakan seperti pepatah, musuh kepada musuhku adalah kawanku, untuk melemahkan dan menyerang IRGC dari dalam negara itu. Sekarang, kebocoran ini mengatakan bahawa JD Vance telah pergi berjumpa Erdogan dan memberitahunya tentang rancangan untuk puak Kurdi Iraq masuk. Dan kemudian Erdogan membuat panggilan telefon menghubungi Trump dan memberi amaran bahawa perkara itu boleh menggugat kestabilan negaranya serta mengatakan itu bukan cara yang betul untuk menyelesaikan perkara ini. Dan itulah ketika Trump membatalkannya, itu menurut laporan tersebut. Jadi sekali lagi kita tidak tahu sama ada semua butiran ini benar-benar berlaku. Apa yang cuba ditunjukkan di sini ialah JD Vance tidak sehaluan dengan Netanyahu. Dan sentiasa ada kebimbangan bahawa dalam pentadbiran ini anda ada Trump, Rubio, Hegseth di satu pihak, JD Vance di pihak yang lain. Anda tahu, Vance memang menentang peperangan sejak awal dan tidak mahu membenarkan Netanyahu mendapat kemenangan mutlak yang diinginkannya. Anda juga dapat lihat di sini beberapa perbezaan pendapat antara Netanyahu dan Trump kerana Netanyahu melihat Erdogan sebagai satu kuasa yang menggugat kestabilan di Timur Tengah dan satu ancaman kepada Israel. Dan Trump nampaknya menunjukkan bahawa Erdogan adalah sekutu Amerika Syarikat. Jadi itu jelas satu perbezaan pendapat di sini. Tetapi sekali lagi, kebocoran-kebocoran ini mereka hanya cuba menimbulkan perpecahan antara kedua-dua pentadbiran tersebut. Saya akan katakan bahawa kita benar-benar perlu memberi perhatian kepada masa depan. Anda tahu, jika JD Vance bertanding untuk menjadi presiden dalam 2 tahun dari sekarang pada 2028, berkenaan dengan pendiriannya terhadap Israel. Jadi, kita lihat nanti. Tetapi saya ingin bercakap tentang situasi di lapangan. Apa yang sedang berlaku sekarang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran. Presiden Trump cuba meremehkan ketegangan yang kita lihat di rantau ini. Pada 2 Jun, pasukan Amerika Syarikat dilaporkan telah melumpuhkan sebuah kapal yang cuba memecahkan sekatan Amerika Syarikat ke atas Iran. Sehari kemudian, pada 3 Jun, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah Kuwait dan Bahrain. Presiden meremehkan kepentingan insiden-insiden tersebut. Baik, pertama sekali, keutamaan utama bagi Amerika Syarikat adalah memastikan Selat Hormuz ini dibuka, betul? Anda tahu, selagi kapal-kapal dari negara lain, Qatar, Bahrain, Emiria, selagi mereka tidak boleh bergerak bebas melalui Selat Hormuz, jadi Anda tahu Trump telah mengenakan sekatan ke atas sekatan. Jadi di sini Anda dapat lihat sebuah kapal Iran. Dan kapal-kapal Iran telah berjaya keluar dari selat itu melalui laluan di antara beberapa pulau yang dikawal oleh Iran. Ia bukanlah laluan utama, ia lebih seperti jalan keluar kecil. Mereka hanya boleh membawa beberapa kapal masuk dan keluar dari situ. Jadi Amerika Syarikat melumpuhkan salah satu kapal ini sebenarnya adalah satu bentuk peningkatan ketegangan.
Tetapi kemudian Anda lihat Iran membalas dengan peningkatan ketegangan yang besar, menghantar drone ke lapangan terbang antarabangsa di Kuwait. Kita telah melihat adegan di mana sebuah drone mengenai terminal utama lapangan terbang Kuwait. Terdapat kerusakan besar, sekurang-kurangnya seorang awam terbunuh dalam serangan itu. Jadi satu peningkatan ketegangan yang besar, sangat besar, namun Trump cuba memperkecilkan perkara ini. Dan ini hanyalah satu lagi petunjuk bahawa Trump mahu keluar daripada konflik ketenteraan kerana serangan ke atas Kuwait itu baru sahaja membawanya hampir ke konflik itu. Dan ada satu lagi serangan seperti yang Anda sebutkan di Bahrain. Kedua-dua negara itu seperti yang Anda tahu mempunyai aset-aset Amerika Syarikat, stesen dan pangkalan udara Amerika Syarikat di negara-negara tersebut. Trump seperti yang Anda tahu mempunyai peluang di situ untuk kembali kepada hampir peperangan penuh atau sekurang-kurangnya satu lagi peningkatan ketegangan. Dan di sini beliau cuba untuk memperkecilkan peningkatan ketegangan itu. Pada masa yang sama, Trump juga saya rasa mula benar-benar memahami realiti situasi di Timur Tengah apabila membincangkan apa yang benar-benar boleh atau tidak boleh dianggap sebagai gencatan senjata. Mari kita lihat klip ini. Sebenarnya Anda tahu, setiap perkara ada sebabnya. Dan kami telah menyerang mereka dengan agak kuat malam sebelumnya dan juga malam tadi. Kami telah menghentikannya dengan cepat seperti biasa. Kami mempunyai angkatan tentera terhebat di dunia. Saya boleh katakan, di bahagian dunia itu, gencatan senjata bermaksud anda menembak dengan cara yang lebih sederhana. Presiden memang betul tentang perkara itu. Kami telah mengatakan perkara ini berkali-kali sekarang. Israel dan Lubnan, gencatan senjata, tetapi masih ada tembakan. Malangnya, 2 lagi askar telah terbunuh dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dan dengan Iran kita kata gencatan senjata. Tetapi Iran menyerang Kuwait, menyerang Bahrain dan cuba menimbulkan masalah di Selat Hormuz. Sebenarnya, dalam satu cara, ia agak baik untuk Israel bahawa Trump telah mentakrifkan gencatan senjata dengan cara ini. Anda tahu dan kemudian Anda tahu dia mengakui bahawa Amerika Syarikat melepaskan tembakan semasa gencatan senjata kerana itu sebenarnya memberi kebenaran kepada Israel untuk menembak semasa gencatan senjata. Dan ini telah menjadi salah satu perkara utama dalam rundingan antara Perdana Menteri Netanyahu dan pada masa itu Menteri Hal Ehwal Strategik Ron Dermer dan Amerika Syarikat, iaitu baiklah, kami akan bersetuju dengan gencatan senjata. Tetapi jika situasi menghalang, iaitu jika Hizbullah atau pengganas lain mengancam kedudukan Israel atau jika mereka benar-benar melepaskan tembakan ke atas Israel, Israel akan bertindak balas. Dan anda melihat perkara yang sama di sini dengan Amerika Syarikat. Jadi anda tahu, Trump ditanya, apa maksud gencatan senjata? Dia sedar bahawa tiada perkara seperti gencatan senjata sepenuhnya. Maksud saya, malah dalam definisi Islam tentang gencatan senjata, mereka tidak mempunyai perkataan gencatan senjata ini. Mereka ada perkataan hudna yang bermaksud gencatan senjata sementara untuk tujuan khusus, mengukuhkan dan memperkuatkan diri di pihak satu lagi sehingga tiba masa anda mahu menyerang semula. Itulah maksud perkataan hudna, iaitu terjemahan kepada gencatan senjata dalam budaya Islam. Betul, Trump ada sebab tersendiri untuk mahu mencapai gencatan senjata, tetapi memahami perkara itu pada dasarnya bermaksud anda menembak dengan cara yang lebih sederhana. Adakah gencatan senjata itu penting untuk Israel? Ia juga kini telah mengubah definisi gencatan senjata dan ia masih terus melakukan serangan walaupun gencatan senjata sedang berlangsung. Pada masa yang sama, Presiden Trump mengatakan bahawa gencatan senjata dengan Iran boleh berakhir jika tentera AS terbunuh di Timur Tengah, menurut pegawai di sini. Jadi sekali lagi, di satu pihak gencatan senjata, di pihak lain beliau bersedia untuk kembali berperang. Baik, itu juga menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata. Kerana jika anda mengakui kedua-dua pihak saling berbalas tembakan, maka setiap pihak sebenarnya sedang menguji, terutamanya pihak musuh. Iran dan Hizbullah sedang menguji sejauh mana mereka boleh pergi dalam keadaan gencatan senjata sebelum mencetuskan serangan besar-besaran. Dan inilah permainan yang sedang dilakukan oleh Iran dan Hizbullah, iaitu mereka cuba memalukan Presiden Amerika Syarikat. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka menyerang sedikit, kemudian Presiden membalas kerana dia perlu, tetapi kemudian meremehkannya. Mereka sebenarnya sedang melengah-lengahkan Presiden selama mungkin. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila setiap pihak saling menyerang,
Pada satu ketika, kemungkinan besar kerosakan menjadi terlalu besar dan serangan menjadi terlalu kuat. Jadi akhirnya bila anda bermain dengan Presiden Amerika Syarikat yang mengawal tentera terbesar di dunia, anda akan berbalas gerak begitu. Cuba untuk mengetahui tahap kesabaran pada satu ketika. Anda tahu, usikan itu jadi agak keterlaluan dan anda tahu, semuanya hanya gurauan sehingga ada yang benar-benar tercedera. Betul. Anda tahu dan kemudian apabila tentera AS terbunuh atau apabila sesuatu berlaku yang Presiden tidak boleh abaikan, anda sebenarnya mengundang semula satu pusingan penuh konflik. Dan di situlah Presiden Amerika Syarikat mempunyai kekuatan mutlak kerana Iran tidak boleh berbuat apa-apa tentang perkara itu. Mereka, apa yang anda lihat adalah sepanjang 6 minggu itu, Amerika Syarikat dan Israel telah membedil Iran. Benar-benar membedil mereka. Anda tahu, ia hampir menjadi kalah mati sepenuhnya. Tetapi mereka menang pusingan demi pusingan dalam pertarungan itu. Ia adalah semasa gencatan senjata dan masa rundingan ini di mana anda tahu Iran nampaknya mula mendapatkan kembali sedikit kedudukan mereka. Dan juga anda tahu menguji dengan tujuan untuk cuba memalukan atau dengan cara tertentu mengisytiharkan Amerika Syarikat kalah. Tetapi ini adalah permainan yang berbahaya dan anda boleh melihat keadaan berbalik memihak kepada Amerika dan Israel jika berlaku semula konflik ketenteraan. Jadi pada masa yang sama, apabila Presiden berkata jika seorang tentera AS terbunuh, mereka mungkin akan kembali berperang. Presiden juga menjelaskan mengapa Tehran tidak tergesa-gesa untuk mencapai sebarang jenis perjanjian. Kami ada klip ini. Mengapa mereka masih belum membuat perjanjian dengan anda? Kerana bagi mereka ia adalah sesuatu yang sangat sukar. Mereka telah menikmati kebebasan yang luas. Mereka telah berurusan dengan kepimpinan yang sangat lemah dan tidak berkesan bagi pihak Amerika Syarikat dan negara-negara lain sejujurnya, yang membiarkan mereka terlepas begitu sahaja. Mereka berasa bangga. Ada perkara yang mereka tak pernah sangka mereka akan lakukan, tetapi kini mereka terpaksa lakukan. Mereka tiada pilihan. Dan ia mengambil sedikit masa. Anda tahu, kita bercakap tentang 47 tahun mereka terlepas melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Maksud saya, kita sepatutnya sudah lakukan ini sejak lama dahulu. Tetapi Presiden nampaknya tidak tergesa-gesa. Dia kelihatan tenang. Perjanjian akan berlaku apabila ia berlaku. Sudah 47 tahun. Saya rasa perjanjian boleh berlaku apabila ia berlaku. Atau boleh juga berlaku serangan ketenteraan semula apabila ia berlaku. Sekarang ini nampaknya Trump mahu harga minyak turun. Trump mahu Kongres berhenti menyusahkan beliau. Trump mungkin mahu melepasi pilihan raya pertengahan penggal. Tetapi jika situasi ini berterusan, anda tahu Trump masih mempunyai semua aset ketenteraan di sini, di Timur Tengah dan beliau boleh bersedia untuk bertindak. Saya percaya beliau tidak akan dikalahkan oleh Iran. Jadi anda memang berada dalam satu tempoh yang kelihatan tenang tetapi sebenarnya penuh dengan kekecohan. Banyak temu bual sedang berlangsung. Terdapat banyak hantaran di X dan Truth Social yang anda tahu menunjukkan mungkin Iran sedang bermain-main. Dan memang benar mereka sedang melakukannya. Donald Trump juga seperti yang anda boleh lihat, beliau turut bermain helah di sini. Dan mereka cuba mengatasi satu sama lain, anda tahu, dalam diplomasi, kenyataan umum dan pada masa yang sama anda tahu, menguji sejauh mana kesabaran setiap pihak berkaitan dengan ketenteraan. Alex, pada hujung minggu lalu, kami mendapat tahu melalui Axios bahawa utusan khas Donald Trump, Steve Witkoff dan menantunya, sudah tentu Jared Kushner, telah melawat Tennessee untuk berunding dengan pasukan pakar nuklear di makmal kebangsaan Oak Ridge. Apa yang boleh kita simpulkan daripada lawatan ini? Sejauh mana pentingnya lawatan ini? Sesetengah orang mengatakan bahawa ini sebenarnya adalah petanda rundingan dengan Iran sedang sampai ke halangan terakhir dan kita sedang menuju ke arah satu perjanjian. Baiklah, maksud saya, awak ada petikan ini di sini. Ia menyatakan dalam laporan itu, mesyuarat di Oak Ridge ini tidak bermakna perjanjian pasti akan berlaku. Tetapi ia adalah petanda bahawa rundingan berada di fasa yang sangat serius dan ada peluang yang baik untuk menyelesaikannya. Dan kita mahu bersedia. Jadi, jika anda bertemu dengan pakar nuklear, bagi saya ini menunjukkan bahawa isu yang mereka cuba bincangkan dengan pakar-pakar itu adalah mengenai uranium yang sangat diperkaya. Atau Trump mahu mengeluarkan apa yang dia panggil sebagai debu nuklear, iaitu uranium yang sangat diperkaya dari Iran. Ini adalah gas-gas dalam kanister yang ditanam jauh di bawah tanah di bawah Fordo, Isfahan, Natanz. Mereka mahu benda itu dikeluarkan dari negara tersebut. Ia bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak langkah berjaga-jaga perlu diambil untuk memastikan tiada sesiapa yang berisiko daripada uranium yang sangat diperkaya ini. Ia adalah gas yang perlu dipindahkan
ia berkemungkinan perlu dibekukan menjadi bentuk pepejal, betul? Ia boleh wujud dalam bentuk gas. Ia boleh wujud dalam bentuk cecair. Ia boleh wujud dalam bentuk pepejal. Anda tahu, saya bukan pakar dalam hal ini. Dan nampaknya Witkoff dan Kushner juga bukan pakar. Dan itulah sebabnya mereka pergi ke Oak Ridge untuk mendapatkan khidmat nasihat di Tennessee kerana mereka memang mahu merundingkan pengeluaran uranium yang sangat diperkaya ini. Dan kami telah katakan sebelum ini, ada dua cara untuk mendapatkannya. Anda boleh mendapatkannya melalui pintu depan kerana orang Iran sama ada menyediakannya atau memudahkan penghantaran secara rahsia ke kemudahan-kemudahan ini supaya ia boleh dikeluarkan dengan selamat. Atau mungkin ada operasi pasukan khas di mana anda tahu anda membawa masuk ribuan tentera mungkin untuk mengepung dan melindungi. Buat perimeter di sekitar kawasan itu sementara pakar-pakar masuk dan cuba dengan cepat mengeluarkan debu nuklear ini. Jika Witkoff dan Kushner pergi, itu menunjukkan lebih kepada laluan yang dirundingkan untuk membuatkan pihak Iran bersetuju membenarkan Amerika. Trump juga telah menyebut bahawa mungkin pihak China, satu-satunya negara lain yang boleh melakukan ini, boleh masuk dan mengambil uranium yang sangat diperkaya itu, anda tahu, di bawah satu persefahaman yang aman. Jadi anda tahu, saya bayangkan Witkoff dan Kushner sedang berbincang dengan mereka tentang perkara itu dan terdapat rundingan mengenai penyingkiran uranium yang sangat diperkaya ini. Ia tidak bermakna bahawa rundingan itu akan dipersetujui atau ditandatangani. Tetapi sebaliknya ini adalah terma-terma yang sedang dibincangkan oleh kedua-dua pihak. Alex, kita teruskan di sini. Kira-kira sebulan yang lalu, kita bercakap tentang satu laporan yang menunjukkan bahawa tentera Israel beroperasi jauh di dalam Iraq menentang Iran semasa perang. Dan sekarang kami diberitahu bahawa semasa operasi Singa Mengaum, Israel telah menghantar komando dan unit perisikan ke Azerbaijan. Ini adalah sebahagian daripada aparatus sulit di seluruh Timur Tengah untuk memudahkan operasi terhadap Republik Islam. Perkara ini telah dilaporkan beberapa hari lalu di CNN dan saya juga memandang perkara itu dengan penuh skeptisisme. Tetapi inilah yang kami dengar. Tetapi kami menerima laporan bahawa Israel telah menubuhkan pangkalan rahsia di Iraq. Kami menerima laporan bahawa Israel telah menubuhkan beberapa lokasi di sini di selatan Azerbaijan. Sekarang Azerbaijan telah menjadi sekutu yang sangat penting bagi Israel. Dan sering dipercayai, anda tahu, jauh sebelum perang ini bermula bahawa Israel berkemungkinan boleh menggunakan pangkalan udara di Azerbaijan untuk mendarat dan melancarkan serangan kerana Israel memerlukan pengisian minyak. Sekarang sudah tentu Amerika Syarikat telah menyediakan semua keupayaan pengisian minyak yang diperlukan dengan pesawat pengisian minyak KC-46. Tetapi sangat jelas bahawa Israel telah meletakkan aset di seluruh Timur Tengah, sama ada digunakan untuk pemantauan atau sebagai pangkalan udara berpotensi sekiranya pesawat perlu melakukan pendaratan kecemasan. Di beberapa tempat atau sama ada terdapat logistik untuk membawa peralatan atau operasi menyelamat yang berpotensi. Jika mereka perlu melakukannya di dalam Iran, mereka akan mempunyai pasukan yang ditempatkan berdekatan. Satu perkara terakhir minggu ini, Alex. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat pada hari Rabu telah meluluskan resolusi kuasa perang yang akan menghentikan tindakan ketenteraan AS terhadap Iran, mencabar Presiden Trump apabila beberapa ahli Republikan bergabung dengan Demokrat untuk menamatkan konflik selama 3 bulan antara AS dan Iran. Sekarang, dari pemahaman saya, ini sebenarnya lebih bersifat simbolik kerana ia masih perlu, saya rasa, melalui Senat jika saya tidak silap. Dan Presiden sebenarnya boleh mengabaikan perkara ini dan meneruskan haluannya dalam isu Iran. Sejauh mana pentingnya resolusi ini? Adakah ini menunjukkan bahawa bahkan Republikan tidak berpuas hati dengan cara perang ini berjalan? Atau sekali lagi, adakah ini hanya bersifat simbolik di sini? Saya rasa ini adalah petunjuk sokongan awam yang Trump ada untuk perang ini. Ingat Trump, anda tahu, beliau berkempen dengan janji. Anda tahu, tiada lagi perang tanpa penghujung di Timur Tengah. Kita ingat bahawa pentadbiran Bush yang kedua, telah menyebabkan Israel terperangkap di dalam Iraq dan Afghanistan untuk tempoh yang lama. Apa yang Trump cuba nyatakan ialah bahawa ini adalah satu operasi. Ia adalah, anda tahu, operasi 5 minggu, 6 minggu, yang mana kurang daripada 60 hari di mana Presiden boleh melancarkan serangan tanpa perlu melalui Dewan atau Senat.
Dan itulah sebabnya, mungkin salah satu sebab mengapa Trump telah, Anda tahu, terlibat dalam gencatan senjata yang berpanjangan ini. Supaya jika sebenarnya Amerika Syarikat mula menyerang Iran semula, dia akan, Anda tahu, menamakan semula operasi itu. Ia tidak akan dipanggil Epic Fury lagi. Ia akan jadi sesuatu yang lain. Ia akan jadi operasi khas yang lain. Dan ia tidak akan berlangsung lebih daripada 60 hari. Beginilah cara Trump dapat beroperasi, Anda tahu, tanpa melanggar kuasa Kongres di sini. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah satu petunjuk bahawa perang Trump di Iran, terutamanya jika ia dilihat sebagai menguntungkan Israel, tidak semestinya popular di Amerika Syarikat. Baik di kalangan Demokrat yang progresif, yang telah lama berkempen menentang Israel, maupun Republikan yang bersifat isolasionis, yang anda tahu, mereka tidak mahu terlibat. Nampaknya Netanyahu seolah-olah pihak kecil yang mengawal pihak yang lebih besar dan meyakinkan, anda tahu, Trump, bahawa inilah yang perlu dia lakukan dan menggerakkan Amerika Syarikat. Tentra, anda tahu, untuk apa yang mereka anggap sebagai manfaat jelas untuk Israel. Sekarang, sekali lagi, saya rasa sangat-sangat penting untuk kita perhatikan apa yang baru sahaja kita bincangkan beberapa minit yang lalu, bahawa kita belum melihat Iran menembak ke arah Israel. Apabila berlaku serangan ke atas kapal yang sedang melalui Teluk Parsi, tindakan balas adalah terhadap lapangan terbang di Kuwait. Ia juga terhadap Bahrain. Awak tahu, Iran adalah ancaman kepada seluruh rantau ini. Faham? Mereka mengancam perkapalan global melalui Selat Hormuz yang memberi kesan kepada, anda tahu, banyak negara, termasuk yang paling penting, sekutu Amerika di Teluk Parsi. Tetapi lebih banyak drone dan peluru berpandu telah dilancarkan terhadap sekutu Amerika di Timur Tengah dan juga terhadap Israel sepanjang perang itu. Anda tahu, Iran telah menggugat kestabilan Irak, telah menggugat kestabilan Syria. Kita telah bincang sebelum ini bagaimana Iran telah sepenuhnya menggugat kestabilan Lubnan yang kini menjadi sebuah negara gagal. Mereka juga telah menggugat kestabilan Yaman. Itu mengancam Arab Saudi, itu juga jelas mereka telah menggugat kestabilan Gaza. Jadi anda tahu, situasi dengan Iran ini adalah sesuatu yang pada pendapat saya, Amerika Syarikat memang berhak untuk tangani. Dan ia adalah untuk kepentingan Amerika. Malah mungkin lebih atau sekurang-kurangnya sama penting dengan kepentingan Israel. Tetapi itu tidak bermakna, sekali lagi, ia popular di Amerika Syarikat. Anda ada golongan pengasing dalam Parti Republikan di sini yang sanggup berpihak dengan Demokrat jika itu bermakna dapat menghalang Presiden Trump daripada bertindak terhadap Iran. Bersambung. Tetapi itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini dalam Jerusalem Minute minggu ini di JNS TV. Josh Heston, wartawan untuk Janus, bersama Ketua Pegawai Eksekutif Alex Tryman. Saya ingin memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di JNS TV. Berikan kami ucapan terima kasih yang istimewa. Langgan dan pastikan anda pergi ke JNS TV untuk semua kandungan hebat ini dan janus.org untuk semua berita terkini di Israel, dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di Jerusalem Minute, hanya di JNS TV.